أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه صل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti mana yang saya janjikan, saya bercadang untuk mengkhatamkan kitab atau memulakan bacaan pada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang alim daripada ulama yang tidak perlu kita perkenalkan lagi. Telah mengarang banyak kitab yang masih lagi dibaca dan dipelajari dan dijadikan pengajian di banyak tempat, di institusi pengajian ataupun di masjid dan surau. Dan seperti mana yang satu karya beliau yang sangat masyhur, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis 40. Siapa sahaja yang tidak tahu tentang hadis 40, walaupun 40 hadis ni bukan beliau seorang sahaja yang menulisnya, tetapi ramai ulama yang mengarang dalam atau mengumpulkan 40 hadis, tetapi yang dikarang atau disusun oleh beliau antara yang sangat sinonim dengan umat Islam. Begitu juga karya beliau Riyadhus Salihin, dan banyak lagi karya-karya yang menggambarkan keberkatan, keberkatan ilmu, dan dalilnya atau buktinya, petunjuknya ialah apabila ia kekal dipelajari dan diambil pengajaran oleh ramai manusia dalam kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini, bahkan saya yakin sehingga hari kiamat. Jadi untuk saya membawakan ataupun merujuk kepada kedua-dua naskah, sama ada naskah asal yang berbahasa Arab dan juga naskah yang telah diterjemahkan oleh pengarang-pengarang daripada Telaga Biru, dan saya dapati terjemahannya sangat bagus dan sangat baik. Dan bagi kita yang mempunyai asas bahasa Arab, tidak salah untuk kita membaca kedua-duanya, untuk menjadi panduan dan rujukan kita. Baik, seperti yang saya sebut dalam posting saya Facebook, menyatakan bahawa ia adalah sempena kedatangan Ramadan. Tidak berapa lama lagi, lebih kurang dalam 2 minggu sahaja lagi kita akan bertemu Ramadan. Dan bulan Ramadan ni merupakan bulan yang dipanggil sebagai Syahrul Quran, kerana dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahru a'udzubillahi minasyaitanir rajim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, yang mana Quran itu jadi hudan linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, dan juga keterangan-keterangan yang jelas, minal huda wal furqan, daripada bentuk petunjuk dan juga al-furqan, sesuatu yang membezakan antara yang benar, yang hak dengan yang batil. Minta komen sikit sama ada suara saya jelas ke tidak. Saya guna mikrofon baru ni,
Tak tahulah jelas ke tidak, wallahu alam. Kalau jelas beritahu siapa yang dengar di apa namanya di FB inilah yang menonton. Baik. Sebelum kita memasuki bab demi bab dalam kitab ini, suka saya nak menjelaskan bahawa faktor penulisan ataupun faktor yang membawa kepada penulisan kitab ataupun karya ini, seperti mana kita boleh baca dalam muqaddimah pengarang, khutbatul muallif. Jadi dalam kitab kalau kami belajar semasa di Azhar dulu, kadang-kadang setengah-setengah profesor pensyarah dia suka ambil soalan daripada muqaddimah, daripada khutbatul muallif, kan? Kadang-kadang dia sebut apakah faktor ma hiyal asbab allati tuaddi ila ta'lifil kitab, ataupun ma manhaj alladhi salakahu al-muallif fi kitabat fil kitabah dan sebagainya, kan? Jadi kadang-kadang kita bukan baca sangat pun muqaddimah ni, tapi rupanya ada soalan. Itu perkara biasalah masa kami belajar dahulu. Baik, di sini saya ambil sahaja disebutkan oleh beliau, oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, puncanya ataupun faktor beliau menulis kitab ini. Beliau mengatakan bahawa dia kata telah ramai dalam kalangan ulama yang menulis tentang fadilat membaca Al-Quran, ya. Cuma dia kata lakin dha'ufat al-himamu an hifziha bal an muta'alatiha. Dia kata tetapi apa yang jadi masalah ialah lemahnya semangat untuk menghafalnya ataupun mengkaji tentangnya. Maka ia menjadi tidak mendatangkan manfaat, melainkan tidak ramai dalam kalangan dalam kalangan insan ataupun dalam kalangan masyarakat yang mengambil manfaat daripada kitab-kitab yang ditulis dalam fadail, dalam kelebihan-kelebihan membaca Al-Quran itu. Dan dia kata, dan aku melihat penduduk ataupun masyarakat di Dimashq, di Syria ketika itu, kerana Imam Nawawi memang sehingga wafatnya pun, sehingga kematiannya pun di sana. Beliau mengatakan bahawa penduduk ataupun masyarakat Islam di Dimashq itu memang suka membaca Al-Quran. Dia kata mukthirina minal i'tina'i mujtahidi minal i'tina'i bitilawatil Quran al-aziz. Suka kepada Quran, suka belajar, suka mengajar, suka apa sahaja yang tentang Quran ni disukai oleh masyarakat di Dimashq, sama ada secara jamaat wa furada, sama ada secara berkumpulan ataupun perseorangan, dia kata. Jadi mereka suka untuk terjun ataupun untuk terlibat dalam pengajian Al-Quran. Maka dia kata fada'ani dhalika ila jam'i mukhtasirin fi adabi hamalatih. Maka itulah yang membawaku untuk mengumpulkan dengan bentuk yang ikhtisar. Jadi kalau kita bayangkan kitab ini sebagai satu kitab yang detail, maka kita sebenarnya tersilap, kerana dia adalah ikhtisar, suatu yang kita katakan kitab yang mengumpulkan secara ikhtisar, secara ringkas, secara ringkas tentang adab-adab hamalah, fi adabi hamalatih. Hamalah jamak kepada hamil, iaitu orang yang membawa. Kalau kita kata hamil, perempuan yang mengandung, kan? Macam hafiz jamaknya hafazah, hafiz jamaknya hafazah. Kalau hamil jamaknya hamalah. Kerana itu bila saya lihat sebenarnya nak menterjemahkan hamil ini kepada pembaca Al-Quran itu, pada saya kurang tepat, pada pandangan saya lah. Kerana hamil ni bukan sekadar membaca, hamil tu lebih luas daripada pembacaan Al-Quran.
Tapi sebenarnya itulah kan, seperti mana saya pernah sebut, untuk menterjemahkan suatu istilah tu kadang-kadang kita tercari-cari wording atau perkataan yang tepat, dan itulah yang jadi masalah sebenarnya. Untuk katakan hamil itu apa, kita kata apa, pembaca dia salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk interaksi itu ialah hamil adalah qari, orang yang membaca, kan, tilawah. Jadi nak terjemah macam mana? Nak terjemah pendukung Al-Quran mungkin terlalu umum, ya, wallahu alam. Tapi tak apalah kan, paling tidak ada terjemahan juga ditulis di sini, adab pembaca Al-Quran, adab, kalau kita kata adab pendukung Al-Quran, pembawa Al-Quran. Jadi konsep hamalatul Quran itu sebenarnya adalah lebih luas daripada sekadar pembacaan. Itu yang saya boleh sampaikan. Kalau nak suruh saya alihkan dalam satu perkataan yang bahasa ni, maknanya orang-orang yang dia akan dia hanya kadang-kadang, ya, salah tata bahasa dan sebagainya. Jadi kita tak berhak sebenarnya untuk mencipta istilah. Yang berhak mencipta istilah adalah munshi bahasa, dan yang ada dalam kamus dewan. Sebab itu kalau tidak ada dalam kamus dewan, makna istilah kita tu tidak standard mengikut bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Baik, dikata di sini, maka mendorong untuk mengumpulkan secara ringkas tentang ala kulli hal. Jadi tidak sukar kitab ini, kami belajar semasa kami di peringkat tahfiz dulu, tidak berapa susah lah, yang agak sederhana lah, ya. Wa uhadiru at-tatwil wal ikthar, kata, dan aku menghindarkan, ya, at-tatwil, terlalu panjang dan juga terlalu banyak. Maka itu metod atau manhaj penulisan kitab ini mengutamakan ikhtisar, ya, mengutamakan ikhtisar. Jadi saya rasa cukuplah untuk muqaddimah, ya, untuk kita faham tentang kitab ini. Ala kulli hal, kitab ini mengandungi 10 bab, ya, 10 bab. Bab pertama tentang fi atrafi min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih, tentang kelebihan
tentang kelebihan himpunan hadis-hadis riwayat-riwayat berkenaan dengan kelebihan membaca Al-Quran dan mendukung Al-Quran atau membawa Al-Quran, pembawaan Al-Quran tu bagaimana bentuk pembawaannya. Yang kedua, bab yang kedua, fi tarjihil Quran wal qari ala ghairihima, dalam mengutamakan atau memuliakan, kita mengutamakanlah mengutamakan Al-Quran dan pembaca Al-Quran mengatasi yang lain-lain. Bab yang ketiga, fi ikrami ahli Al-Quran wa nahyi an adahum, dalam atau mengenai memuliakan, ikram maknanya memuliakan ahlul Quran. Siapa ahlul Quran? Pakat mengaku belaka jadi ahlul Quran kan. Kadang-kadang kita orang kata self proclaim ni tak berapa sedap juga kadang-kadang kan. Kita kata kita pakar Quran lah, tak, Allah alam lah, saya kurang sikit lah bab-bab tu, minta maaf lah tuan ya. Dan larangan daripada menyakiti mereka, tak boleh sakiti ahlul Quran. Yang keempat, fi adabi muallimil Qurani wa muta'allimih, adab orang-orang, adab mereka yang mengajar Al-Quran dan pelajar Al-Quran. Apa adab-adab dia? Yang kelima, fi adabi hamilil Quran, tentang hamil. Tadi hufaz, ni hamil, maksudnya ada beza antara hafiz dengan hamil. Kita tengok nanti insya-Allah. Yang keenam, fi adabil Quran wa huwa mu'dhamul kitab wa maqsuluh, dan dia kata tentang adab-adab Quran secara umum, dan dia merupakan tema, tajuk ataupun tumpuan kitab ini. Yang ketujuh, fi adabin nas kulluhum ma'al Quran, adab manusia keseluruhannya dengan Al-Quran. Yang ke-8, fil ayati was suwar al-mustahabbati fi awqati wa fi awqatin wa ahwalin makhsusah, tentang ayat-ayat dan surah yang disunatkan untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang tertentu. Dan yang ke-9, fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf, dalam penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Ini ada. Kadang-kadang kita tengok orang tak berapa hormat mushaf ni kan. Dia kata lah ni kertas tak ada apa Ustaz. Jangan, nanti kita tengok ada. Dulu kami di Mesir, minta maaf lah, saya bukan nak mengutuk orang Arab ni, sebab bukan semua kan, tapi orang Arab kadang-kadang, bukan semualah, tak hormat sangat mushaf ni. Ada yang sampai peringkat dia nak meniru, letak Quran, letak mushaf tu dalam tandas pun ada. Ni bukan saya beritahu, orang Arab beritahu. Letak bawah punggung ni pun ada, buat alas ada, tapi bukan semualah. Itu yang nakal-nakal lah tu. Tapi nak katakan tak ada ilmu, ada ilmu, pelajar di Azhar kan. Itu dia. Jadi ada kemuliaan mushaf itu. Al-babul 10, dan bab yang terakhir, fi dhabti al-falsi hadzal kitab, dalam menentukan lafaz-lafaz yang digunakan di dalam di dalam ada kalimah-kalimah tertentu yang kita kata sebagai glosari lah, glosari buku, perkataan-perkataan dalam kitab ini insya-Allah. Baik, kita terus masuk saja tuan-tuan dan puan-puan. Bab yang pertama, sudah sini himpunan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Himpunan kelebihan membaca Al-Quran dan para penghafaznya. Hamalah merujuk kepada hamil, kepada orang yang membawa Al-Quran, kepada para pembawa Al-Quran. Di sini terjemahkan kepada penghafaz, tak apalah, tak ada masalah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang 29 hingga 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan solat serta mendermakan daripada apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau terbuka, terang-terangan, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Tijaratan lan tabur, kan? Bila Allah Ta'ala kata perniagaan yang tidak akan rugi, yang tidak akan rugi. Kalau dalam adat kita ni, sehari-harian ni, tidak ada perniagaan yang tidak rugi. Sekarang ni PKP ni ramai yang rugi ni, kan? Mudah-mudahan Allah angkat bala ini, amin ya rabbal alamin. Ya, tapi Allah kata ada satu perniagaan yang tidak akan rugi. Ya, tengok dia kata sini, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dengan limpahan kurnianya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya akan orang-orang yang bersyukur kepadanya. Siapa dia orang yang meniaga tak rugi ni? Allah kata, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Pertama, yang selalu baca Al-Quran. Sebab itu dalam ayat ni diguna perkataan apa? Diguna kalimah, diguna fi'il mudhari', kan? Dalalatun ala istimrarin wa tajaddud. Bila guna fi'il mudhari', dia ada satu dalil menunjukkan perkara itu mustamir, benda yang konsisten, sentiasa baca Quran, sentiasa baca, bukan tunggu nak jadi imam tarawih baru nak baca, bukan tunggu nak masuk musabaqah baru nak baca, kan? Sentiasa baca siang dan malam. Ya, sebab tu diguna pakai fi'il mudhari'. Ya, yadullu ala al-istimrari wat tajaddud, kan? Itu fi'il mudhari'. Ya, kalau fi'il madhi, ya, yadullu ala al-istiqrari, ya, wat tathabbut. Itu beza antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Tak apa. Wa aqamus salah, dia pengguna fi'il madhi. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mendirikan solat serta menginfakkan sebahagian daripada harta yang Allah Ta'ala beri rezeki pada mereka, sirran wa alaniyah, sama ada secara rahsia ataupun terang-terangan. Inilah, ya, golongannya. Allahumma ja'alna minhum. Baik. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis daripada Uthman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini kita biasa dengar hadis ni, kan? Hadis Uthman ni, Sayyidina Uthman, ya, dibuatkan oleh Imam Bukhari fi sahihih alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Quran. Hadis riwayat Imam al-Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya yang merupakan kitab paling sahih setelah Al-Quran. Bukan maksud hadis siapa nama Al-Jami'us Sahih itu sama macam Quran, tuan-tuan jangan salah faham. Maksud dari sudut ya, authenticity, kata orang kampung saya, mana keasliannya, ya, keaslian dari sudut isi kandungan hadis-hadis di dalamnya itu maksudnya. Bukan kita kata sama macam Quran atau sama level macam bukan kitab suci, bukan. So kita kena faham, ya, jangan buat-buat tak faham. Kemudian hadis Nabi yang lain, wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Quran. Ini biasa kita dengar, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih, orang yang membaca Al-Quran dan mahir membacanya. Nah, orang yang mahir membacanya maknanya dia memang profesional dalam pembacaan Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? Ma'as safaratil kiramil bararah, kelak dia akan bersama-sama malaikat pencatat amalan yang sangat mulia lagi taat kepada Allah. Makna kedudukan dia, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sama seperti malaikat.
Sama seperti malaikat, orang yang mahir membaca Al-Quran. Ini kemuliaan ni bukan kita bagi, ya tuan-tuan perempuan, bukan saya bagi, tuan-tuan perempuan bagi, ini Allah Ta'ala bagi, ya, melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia suatu yang tidak boleh dinafikan. Hadis juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, maknanya hadis muttafaqun alaih. Baik, kemudian dikata, manakala orang yang membaca, walladhi yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Manakala orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah, yatata'ta'u fihi, yatata'ta'u, kenapa? Tergagap-gagap, terhenti-henti, tak lancar, kan? Ya, dia kata, dan Al-Quran itu membuatkannya sukar, wa huwa syaqun alaihi. Syaq mana apa? Susah, sukar, kan? Tersiksa, menderita, ya. Dulu masa saya belajar di tahfiz, tuan-tuan, ada seorang sahabat saya ni, mungkin yang mana tahu-tahulah, tak tahu tak apalah. Kalau tengok cara dia baca, cara dia menghafal, sebab kami dulu duduk serumah, ni satu banglo besar, jadi di situ ada banyak bilik, jadi kami duduk ramai-ramai lah. Jadi rumah tu memang bunyi orang hafal Quran, baca Quran ni 24 jam lah, biasalah kan. Jadi saya melihat, tengok kawan saya seorang ni, tengok cara dia menghafal, ya Allah, memang susah. Kita tengok pun susah dalam hati saya, tapi saya tak cakap kat dia lah. Ni kalau dia tengok, dia tahulah saya mungkin dia tahulah kan. Saya kata dalam hati, kata kawan kita ni saya rasa tak khatam Quran macam ni, kan? Punya susah nak menghafal. Kita dah rehat dah, tuan, kita dah dapat 3-4 muka, dah besok dah nak tasmik dengan guru, kan? Dia tak dapat lagi, dah dapat semuka pun susah, semuka setengah, 2 muka pun susah, ya. Tapi akhirnya khatam Quran, akhirnya ya habis apa namanya, menghafal 30 juzuk Al-Quran. Jadi ini yang sebenarnya yang mahal dalam usaha menghafal Quran ni, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan ingat menghafal Quran ni senang. Menghafal Quran ni susah. Menjaga hafalan tu 2 kali susah. Nanti saya cerita kemudian lah, kita jalan nanti insya-Allah kita ceritalah apa yang boleh diceritakan. Tu dia. Sebab tu disebut di sini, yang membuatkannya sukar untuk dibaca, baginya 2 ganjaran pahala, ada 2 pahala. Pertama, pahala membaca, kan? Yang kedua, pahala apa? Pahala bersusah payah, pahala mujahadah. Pahala bermujahadah dalam membaca Al-Quran, pahala sabar. Jadi dapat 2 pahala. Ada orang cakap saya, kalau macam tu ustaz, biarlah gagap seumur hidup, kata dia, biar tak pandai baca, dia kata, sebab dapat dua pahala. Saya kata dapat 2 pahala ni tak sama level dengan dapat bersama, ataupun kemuliaan bersama-sama dengan malaikat. Itu lebih aula, lebih hebat tu orang yang mahirun bil Quran, kan? Yang mahir dalam apa nama, membaca Al-Quran. Ini sebut tentang yaqra'ul Quran, membaca. Ini bukan cerita selain daripada membaca, ni cerita baca, mahir membaca. Betul dia kata, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih, mahir dalam membaca, boleh melontarkan bacaan dengan fasih, kan? Ada pula kelebihan, ada suara, boleh pula membaca dengan berirama, berlagu, ya. Tak habis-habis orang bertanya kita, kan, macam mana membaca Al-Quran dengan lagu-lagu, ya. Tak, maaflah tuan-tuan, saya tak apa suka nak menjawab persoalan tu lah, sebab pertama dah banyak dah orang menjawab, kan, tentang tarannum dan sebagainya, ya. Yang kedua, saya tengok bukan setakat orang di Malaysia lah, maksudnya benda ni dah lama cerita, duk berkhilaf tentang boleh tak baca berlagu, tak boleh baca berlagu, boleh ke tidak lagu Quran ni dinamakan dengan bayati, sabah, hijaz, nahwan dan sebagainya, kan? Jadi tak habis-habis, tak sudah-sudah, ya.
Cumanya kita kena faham satu benda yang ini kita kena tarik, kita cari titik persamaan. Apa dia titik persamaan? Titik persamaan dia ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan irama yang merdu. Itu dia punya keyword dia. Membaca dengan irama yang merdu. Okey? Ya. Itu dia punya benda yang kita semua setuju. Jadi mari kita fokuskan kepada apa yang kita setuju, iaitu Nabi SAW membaca Al-Quran dengan irama yang merdu. Macam mana Nabi membaca Al-Quran dengan bertajwid? Kerana melaksanakan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Ya. Dan disyarahkan, dijelaskan makna tartil itu oleh Sayyidina Ali dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Oleh semua, sebab hadis tu jelas. Tapi tak sedap. Jadi itu tidak menepatilah irama yang Nabi SAW baca. Okey, itu yang kita tahu. Jadi proses nak menuju ke situ, kan? So banyaklah dia punya stesen-stesennya, checkpoint-checkpointnya, kan? Macam mana nak menuju ke situ. Jadi siapa yang mengajar kita untuk mendapatkan orang kata apa, untuk menuju ke arah destinasi itu? Siapa yang pimpin kita? Ulama lah. Contoh dalam soal tajwid, dalam soal tadi tartil, nak dapatkan bacaan yang tartil macam dalam Quran sebut tadi, kan? Ulama susun ilmu-ilmunya, disiplin-disiplinnya, silibus-silibusnya, kan? Maka kita dapatlah satu ilmu dipanggil ilmu qiraat, kan? Dalam ilmu qiraat tu ada namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Jadi ulama susun supaya bila kita mengikuti semua silibus dalam disiplin ilmu tajwid itu, kita akan dapat matlamat tadi. Matlamat tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, matlamat warattilil Qur'ana tartila dapat dicapai dengan proses melalui silibus-silibus yang telah disusun oleh ulama. Okey dia. Jadi itu sebenarnya. Jadi sama juga dalam membaca Al-Quran dengan berirama. Jadi okey, dalam tajwid dia tak ada juga khilaf. Ada perselisihan pandangan dalam metod menyusun itu, memang ada. Kita mungkin tak apa perasan sebab qiraat ni banyak, kan? Yang tajwid kita belajar tu tajwid dalam riwayat Hafs, satu riwayat Hafs an Asim, kan? Itu pun min tariqi Syatibiyah, belum cerita min tariqi Tayyibah, ya tak? Jadi benda tu besar sebenarnya. Sama juga dalam bab taranum, berlagu. Tak apa, stop situ, nanti kan panjang pula ceritanya. Nanti saya sambung lagi insya-Allah. Tolong ingatkan saya kalau ada yang nak penerangan yang lain lah. Kita tengok ni dulu, akan tak habiskan sebab saya target nak habiskan kitab ni sebelum Ramadan. Kalau sempat lah
kan? Sebelum habis PKP lah tuan kan. Itulah tu. Baik. Jadi orang yang tadi dalam hadis yang kita baca tadi, orang yang mahir membaca Al-Quran, kedudukan dia seperti atau bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah. Orang yang baca Quran sangkut-sangkut, tergagap-gagap, susah, kan? Ya, dapat 2 pahala. Itu dia. Baik. Kemudian hadis yang terusnya, mana tadi? Baik. Saya nak bandingkan dengan teks yang bahasa Arab supaya kita tak tertinggal. Takut benda tu tertinggal kan. An Abi Musa Al-Asy'ari. Ni. Abi Musa Al-Asy'ari ni antara sahabat yang Allah kurniakan ya, suara yang merdu. Al-Asy'ariyun ni, keturunan Al-Asy'ari ni suara sedap-sedap belaka. Boleh tengok dalam hadis, Nabi lalu di rumah dia, dengar dia baca sedap. Besok pagi Nabi kata, aku malam tadi lalu di rumah kau, aku dengar kau baca masa qiyam, sedap suara kau. Kata Abu Musa, kalau aku tahu kau yang lalu, aku baca sedap lagi. Nampak tak? Maknanya ada beza baca sedap dengan tak sedap. Ada beza antara baca berirama dengan merdu dengan tak merdu. Okey, tak apa, sambung lagi insya-Allah. Kita hang kat situ tak apa kan, biar dia jadi hang dulu di situ, nanti kita akan terangkan kemudian insya-Allah. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul qur'ana mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul qur'ana mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulw, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul qur'ana mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha mur, wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul qur'ana kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha mur. Apa maksud dia? Artinya, perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran ibarat, ya, dia kata buah sitron. Dalam dia kata utrujah ni buah sitron. Saya tadi cubalah search kan dalam internet, ya. Utrujah ni kalau tengok gambar dia macam rupa dia ada sikit macam 5 purut pun ada, dia menggerutu, ya, tapi dia besar sikit daripada 5 purut, dia lonjong macam lemon, warna kuning macam lemon. Kira dia dalam keluarga limau lah, kan, kita kata dalam keluarga limau, citrus kan, buah-buah yang limau yang memang bau wangi dan rasa pun sedap kan. Baunya harum dan rasanya lazat. Ini perumpamaan orang beriman yang baca Quran, ya. Bau pun dapat, rasa pun dapat, ya. Manakala perumpamaan mukmin, orang beriman yang tidak membaca Al-Quran ibarat buah tamar, ia tidak berbau namun rasanya manis, kan. Dia orang mukmin tapi tak baca Quran, kan. Jadi dia kan macam orang makan kurma lah. Benda kita ada bau, kurma dia ada bau ke? Mana ada bau, kan. Bila kita makan, bau kita rasa dia punya manis tu. Selagi tak makan, tak dapat rasa. Macam limau tadi, tak makan lagi kita dah rasa, kan. Kita dah bau harum dia, wangi dia, kan. Itu dia beza antara orang beriman yang baca Quran dengan orang beriman yang tak baca Quran. Jadi orang beriman yang tak baca Quran, dia tak dapat rasa manis lah. Dia tak dapat rasa manis, kan. Sebab apa? Sebab dia tak merasa pun, dia tak gigit pun kurma tu. Bila digigit baru dia rasa manis, sebab tak ada bau. Dia tak ada bau, kan. Itu rugi kalau orang yang tak baca Quran. Rugi orang yang tidak mengambil berat tentang pembacaan Al-Quran. Rugi, ya. Jadi kita nak masuk bulan puasa ni, Syahrul Quran, jadi kita ubah
jadikan Ramadan kali ini sebagai sebagai turning point, kata orang kampung saya, kan? Nuqtatut tahawul, nuqtah at-tahawul, maknanya satu titik perubahan untuk kita jadi lebih baik dalam sudut pembacaan Al-Quran. Mereka sebut, dan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran pula ibarat buah raihana, ataupun daun raihana. Raihana ni dia tumbuhan yang disebut sini sebagai basil atau selasih. Kalau kita selalu kata buat buat pizza kan, makan spaghetti kan, daun selasih. Selasih ni kat Malaysia pun ada kan, biji selasih yang kita buat minum minum dengan sirap semua tu, tu selasih. Tapi daun dia bau wangi kan, selasih ni, ya. Jadi selasih ni baunya harum tetapi rasanya pahit, rasanya pahit. Dia kata bau je harum. Orang munafik yang baca Quran, dia munafik, dia baca Quran kan, mana apa, bau je lah dapat, tapi isinya tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab dia tak beriman dengan Quran tu. Dia berpura-pura, dia tidak percaya dan tidak beriman dengan Al-Quran yang dibaca. Dia tak nak ambil lah apa pengajarannya. Maknanya dia hanya baca Al-Quran tanpa berusaha untuk mengambil panduan daripada Al-Quran. Ini yang kita kena bimbang. Sebab itu saya kata tadi, Al-Quran itu bukan hanya sekadar dibaca dan dihafal. Interaksi kita, muamalah kita dengan Quran ni bukan sekadar membaca dan menghafal, tetapi permulaan interaksi itu ialah dengan membaca. Dia kata nak masuk pintu tu kena baca dulu, kan? Kalau nak masuk bilik kena masuk pintu dulu. Bila tak masuk ke pintu, masuk ke tingkap, macam mana pula, kan? Nak masuk pintu tu kena baca dulu Quran tu, pembacaan dahulu. Bila start membaca, kemudian menghafal, barulah jumpa yang lain-lain, kan? Ini baca pun tak nak, macam mana kita nak dapat yang lain-lain? Itu maksudnya. Jadi kita jangan jadi seperti orang munafik yang hanya berminat, wallahu alam berminat atau tidak berminat, yang hanya membaca Al-Quran. Bab baca ni kau main suka, tapi bab nak faham Quran tak ada langsung niat untuk memahami Quran. Sebab tu tuan-tuan, saya nak beritahu lah, bukanlah nak tekan, nak maksud tekan sendiri tuan-tuan kan. Tapi saya sejak balik daripada Al-Azhar, dan saya mula mengajar tafsir daripada tahun 2000, 2005, 2004, 2005 begitu, sampai hari ni saya mengajar tafsir tuan-tuan. Tak pernah khatam 30 juzuk lagi tafsirnya. Maknanya tak habis satu kitab lagi, belum lagi. Setengah dah ada lah, tapi yang nak habis semua belum lagi. Maknanya kalau kita tak berusaha, tak bermula, memang tak akan habis. Jangan tanya bila nak habis, tanya bila nak mula. Sebab hanya dengan bermula sahaja baru kita boleh habiskan. Tak mula-mula, bila nak habis? Baik, itu dia. Tengok, itu orang munafik yang apa? Yang membaca Quran. Manakala perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran, maknanya munafik tu dah jahat dah, tak baca Quran pula, ibarat buah hanzalah. Hanzalah ni dikata buah yang dikenali sebagai bitter apple, atau bitter cucumber. Dia ni dalam keluarga betik pula dah, keluarga tembikai, timun. Dia keluarga tu dah, dia menyala, tapi buah dia ni orang Arab buat ubat. Dia bukan untuk makan biasalah, dia buat ubat, tidak berbau dan rasanya pahit. Saya tengok tadi antara faedah dia, fadilat dia untuk ubat buasir. Tahu kan penyakit buasir kan, ada antara ubatnya dengan apa namanya, hanzalah ni. Tak ada bau dan rasa pula pahit, kan? Dalam munafik tak baca Quran pula, tak ada faedah apa-apa. Maksud hanzalah ni sebenarnya lagi baik daripada munafik tu lah. Munafik yang tak baca Quran tu, Allahu Akbar. Jadi kita kena
cari jalan jadi orang yang beriman dan membaca Al-Quran. Tidak sekadar membacanya, tetapi berusaha untuk hafal Quran, untuk faham Al-Quran, untuk amalkan, praktikkan Al-Quran dalam kehidupan, dan untuk menyebarluaskan Al-Quran. Baik. Tadi saya tertinggal tadi, saya nak cerita tadi tentang hadis yang pertama tadi, terlupa pula khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada orang tanya saya terlupa nak beritahu. Ada orang tanya, ustaz, saya hanya pandai Iqra je ustaz. Saya bukan macam ustaz belajar sampai ke Mesir belajar Quran. Saya setakat tahu boleh mengajar sikit-sikit. Boleh ke saya mengajar ustaz? Jadi saya nak beritahu dalam hadis ni kata orang yang sebaik-baik ialah orang yang belajar Quran dan mengajar. Mana apa? Kita mengajar apa yang kita belajar. Kalau kita pandai baca Quran, kita ajarlah orang lain supaya pandai baca Quran. Kalau kita pandai sampai boleh membaca tafsir, faham isi kandungan Quran, kita ajarlah umat masyarakat kita sampai boleh faham Quran. Maknanya ajar apa yang kita tahu. Itu maksudnya. Bukan tunggu nak tahu semua baru nak mengajar. Jawabnya kita tak mengajar lah. Tak dapatlah kita fadilat hadis ni, kan? Kalau kita boleh belajar alif bata atau Iqra, ajarlah Iqra. Tuan-tuan, kita semua yang mengaji Quran ni kan, saya jadi macam ni, maksudnya saya sampai ke tahap ini, diberikan Allah ilmu taklah banyak, sikit-sikit tentang Quran ni. Asbab siapa? Asbab guru yang mula-mula mengajar saya alif bata dulu. Kalau orang kamu saya tengok dia tahulah kan. Bilal Yasin nama dia. Tok Bilal nama dia Haji Yasin. Haji Yasin dia lah yang mengajar saya alif bata dulu, muqaddam, kita belajar muqaddam dulu kan. Dulu tak ada Iqra, dulu muqaddam. Alif data A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Mana tuan-tuan? Setiap kali saya mengkhatamkan Quran, saya baca Quran, pahala tu sampai pada Haji Yasin dalam kubur tu. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebab itu kita kena cari jalan ajar Quran ni. Ajarlah umat, ajarlah masyarakat Al-Quran. Ustaz, saya bidang syariah ustaz, macam mana saya nak mengajar Quran? Kita kena ingat, semua bidang ilmu adalah bersumberkan Al-Quran. Kalau kita memang takhasus kita syariah dan kita mengajar fiqh, tidakkah dalam mengajar fiqh itu kita juga merujuk kepada Al-Quran? Dalam kita mengajar ilmu jenayah, ilmu fiqh jenayah atau fiqh muamalah atau fiqh apa-apalah kan, dalam fiqh itu, tidakkah semuanya merujuk kepada merujuk kepada Al-Quran? Maka termasuklah kita dalam orang yang mengajarkan Al-Quran dalam konteks ilmu fiqh, dalam konteks ilmu akidah, dalam konteks ilmu muamalah, dalam konteks apa saja. Bila kita merujuk kepada Al-Quran, bersumberkan Al-Quran, maknanya kita mengajar Al-Quran. Jadi jangan sempitkan kan, jangan sempitkan. Dan kita pula yang mengajar Quran pula, jangan kita rasa bagus, kita seorang je bagus. Oh, aku hafiz, aku mengajar Quran, orang lain tak mengajar tak bagus. Jangan silap-silap kan, jadi yang tu kan, jadi jadi Raihanah kan. Kan, na'udzubillah. Ini dia kata tak ada tauliah, kena tangkap tuan guru. Siapa suruh tak ambil tauliah? Ambillah tauliah. Kan ada tauliah. Itu bukan tak ada tauliah, tak nak ambil tauliah kan. Saya kemana lain lah cerita. Kemudian itu saya tertinggal tadi hadis yang pertama kan. Baik, kita gostan boleh lah ke depan sikit tadi hadis yang selepas itu wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yadh'u bihi akhari. Artinya sesungguhnya Allah meninggikan sebahagian kaum. Sekejap nak sejam dah. Saya ingat nak habiskan muka surat 18, muka surat 3 tuan-tuan. Tapi bila nak habis tak tahulah, baca je lah kan. Kalau laju pun kau tak faham buat apa tak. Tapi kalau tuan-tuan ada cadangan lain, tuan cadangkanlah. Ya. Jadi saya nak mengisi masa saya ni kan, lepas 9.30 10.30 ni. Tak apalah, kita perlahan-lahan kan. Jangan tergopoh gapah. Baik, kalau setakat baca je tuan-tuan pun boleh baca kan. Jadi tuan-tuan pun nak juga saya berikan syarah ataupun huraikan hadis-hadis ni ya, supaya kita boleh faham dalam konteks kehidupan, dalam konteks sehari-harian kita. Saya rasa begitulah, ya tak? Baik, apa maksud dia? Artinya sesungguhnya Allah meninggikan sebahagian kaum dengan kitab ini, dengan Al-Quran, dan merendahkan. Maksud merendahkan apa? Menghinakan sebahagian yang lain dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Maknanya apa? Al-Quran boleh jadi ya faktor kemuliaan dan boleh jadi faktor kehinaan. Ya, boleh jadi faktor kemuliaan dan boleh jadi faktor kehinaan. Jadi pilihlah. Kan pilihlah kita nak jadi macam mana, kita nak jadi orang yang dimuliakan dengan Al-Quran atau dihinakan dengan Al-Quran. Sebab itu tadi Nabi sebut ada beza orang beriman dengan orang munafik. Kan? Ada beza antara orang yang beriman dan orang munafik dalam interaksi mereka dengan Al-Quran. Bagaimana nak jadi orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran? Tadi kita sebut tadi kan? Yang membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang menyampaikan, yang beramal dengan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada orang lain. Itu dia, ya tak? Dan pastilah ya, maknanya Allah akan bezakan kan, takkan sama orang yang mulia dengan Quran dan orang yang hina dengan Al-Quran. Jadi kita doa supaya Allah ya, menjadikan Al-Quran ni asbab kemuliaan kita, masdarul izzah, jadi punca izzah ya, punca kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa rawaina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud. Sorry, tinggal. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini biasa kita dengar tuan-tuan. Bermaksud bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran. Nampak? Saya kata tadi ya, permulaan interaksi kita dengan Al-Quran ialah dengan membaca. Membaca maksudnya apa? Dengan lafaznya, dengan kalimahnya, dengan perkataannya yang berbahasa Arab. Kalau kata saya tak baca Quran dalam bahasa Arab sebab saya tak faham bahasa Arab, jadi saya baca Quran dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu terjemahan, itu tak dapat pahala baca. Sebab Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, menjadi ibadah dengan membacanya, ay tilawatul Quran. Kan? Adakah kita baca Quran dalam bahasa Melayu tu panggil tilawah? Dia sedang tilawah. Tengok baca bahasa Melayu. Itu tilawah ke? Itu bukan tilawah. Tilawah mana membaca Al-Quran dalam bahasanya yang asal, iaitu bahasa Arab. Yang baca terjemahan tu, itu baca terjemahan, bukan baca Quran. Beza. So tu nanti akan ada hadis yang kemudian lah kan. So kena faham. Baik. Kemudiannya hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim betul. Ya. Baca Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, sebagai pemberi syafaat. Apa maksudnya? Maksudnya nanti di hari kiamat kita perlukan syafaat Al-Quran. Pertama kita perlukan syafaat, pasti. Dan kita tahu bahawa di hari kiamat ya, hak mutlak syafaat tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan ya Muhammad, syafaat itu milik Allah. Tetapi
ada makhluk-makhluk tertentu yang Allah berikan mereka hak untuk memberi syafaat. Antaranya siapa? Malaikat. Antaranya siapa? Para anbiya, ya, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu dengan asy-syafa'atul uzma dan sebagainya, ya. Dan juga termasuklah orang-orang yang beriman, kan? Fama lahu min syafi'in wala sadiqin hamim. Wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim, kan? Maknanya ada, baca ayat tu nantilah, tengok dia punya tafsiran dia, saya tak nak huraikan di situ. Maknanya Allah beri hak pada setengah makhluknya, setengah pihak untuk beri syafaat, termasuklah syafaat Al-Quran. Al-Quran akan beri syafaat, kan? Syafi'an li ashabih. Okey, jadi itu dia. Jadi kalau kita nak syafaat Al-Quran, kena baca Quran lah, kan? Baca selalu, bukan baca jarang-jarang. Baik, kemudian عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. Artinya tiada hasad, tiada iri hati. Hasad di sini bukan hasad yang tercela, ini hasad yang terpuji, dipanggil ghibtah. Ghin ba ta ta marbutah, ghibtah. Dia beza antara hasad dengan ghibtah. Hasad ni apa? Hasad ni tamak anna zawalin ni'mati 'anil ghair. Ya, ada ilmu yang lebih, baca Quran bagus, kita nak jadi macam dia, kita nak berlumba, nak dapat macam dia dapat. Itu bukan hasad. Itu bukan hasad, itu dipanggil ghibtah. Ini dia sebutkan masuk hadis ni. Ya, tidak ada hasad melainkan kepada dua orang, lelaki yang dikurniakan Allah Al-Quran, dikurniakan Al-Quran oleh Allah, lalu ia mengamalkannya di waktu malam dan siang. Kan, kita tengok orang ni, kan, beragama, hidup dalam keadaan beragama sentiasa. Tak semesti dia ustaz, kan? Tak semesti dia ustaz, tapi dia beramal dengan agama, hidupnya dalam keagamaan, ya, hidupnya berpandukan syariat, kan? Keluarganya menutup aurat, mengamalkan agama. Tak semesti ustaz, ya, tapi soalnya bila nak start, kan? Tak start, takkan jadi ustaz lah jawabnya. Ya. Jadi orang yang begitu, kata Nabi, perlu dicemburui, perlu diiri hati, supaya kita nak jadi macam dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulin atahullahu hikmatan. Mana saya bagi tadi? Silap bawah hati. Dan lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah, wa rajulin atahullahu malan, dikurniakan harta oleh Allah, lalu dia menginfakkannya di waktu malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So ada dua, ya, orang yang perlu kita cemburui. Pertama orang yang diberikan Al-Quran kepadanya, dia pandai baca Quran, hafal Quran, beramal dengan Al-Quran, hidupnya mengikut Al-Quran, siang malam dengan Al-Quran. Ini kita kena cemburu orang macam ni. Yang kedua, orang yang diberikan Allah hartanya dan sentiasa infak siang dan malam. Kita tengok, kan, dia bukan soal kaya, tuan.
Kalau syarat orang kita tengok orang yang dermawan, ya, kita kata bolehlah dia dermawan, dia bolehlah dia bersedekah sebab dia kaya. Kalaulah kaya tu sebagai syarat untuk jadi dermawan, nescaya tak ada masalah kat Malaysia ni, sebab ramai orang kaya. Maknanya semua orang kaya dermawan macam seronok, semua bagi, semua bersedekah, semua infak, kan? Tak, bukan syarat kaya boleh jadi dermawan. Dermawan tu dermawan, kaya tu kaya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kan, ya, wa anfiq zu sa'atin min sa'atih, ya, orang yang ada harta, yang ada orang kata kelebihan rezeki, dia akan infak, kan. Wa man qudira alaihi rizquh, dan orang yang qudir ni maknanya yang cukup-cukup aja, yang kadang-kadang kurang, ni PKP pula masalah, kan, bisnes tak jalan, kurang masalah, terjejas sikit, rezeki tu tidak seperti orang tadilah. Allah kata falyunfiq mimma atahu Allah, tetap kena infak, walaupun dia tidak kaya, walaupun rezekinya cukup-cukup, ya, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra, kan, ya. Tidak Allah bertanggungjawabkan melainkan apa yang Tuhan beri. Tuhan beri sikit, maksudnya kalau kita ada sikit, infak cara sikit. Kalau ada banyak, infak cara banyak. Tapi kalau ada banyak, infak cara sikit. Yang sikit, walaupun dia sikit, tapi infak cara sikit lebih aula daripada dia. Orang ada 10 juta, infak 100, dengan orang ada 200, infak 100, kan? Yang kedua tu lagi bagus, sebab peratusnya 50%. Yang tadi tu berapa peratus saja, ciput aja, kan, dia bersin, dia keluar duit tu 100 tu, ada 10 juta. Apa yang pelik, apa yang nak apunya, kan, tak heran pada dia. Tu beza dia, ya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, Allah Ta'ala akan adakan selepas kesusahan itu ada kesenangan. Okey, hadis yang last, saya habiskan di sini. Okey, wa rawaina aidan min riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzin, kata Nawawi, kami turut meriwayatkan hadis tadi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz yang lain, la hasada illa fi ithnataini rajulun atahu Allahu malan فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Artinya, tiada hasad atau iri hati melainkan kepada dua orang, lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia mengilhamkannya untuk membelanjakan harta itu ke jalan kebenaran. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq, kan, harta. Yang kedua, dan lelaki yang dikurniakan hikmah oleh Allah. Hikmah ni macam-macam tafsiran, ya. Ada kata hikmah tu ilmu, kan, kebijaksanaan, ada banyak makna hikmah oleh Allah. Lalu dia memutuskan sesuatu dengannya, menggunakan hikmah tadi, serta mengajarkannya, mana ilmu lah, mengajarkannya. Sebab itu tuan-tuan, perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya, cemburulah kita kepada mereka yang dikurniakan Allah nikmat, ya, kebolehan, kemahiran, termasuklah, ya, apa juga, tak kisahlah, asalkan melibatkan Al-Quran, kita perlu berusaha. Dan cuba tuan-tuan perhatikan, ya, Al-Quran ni turun dalam bahasa yang bukan dengan bahasa kita, bukan bahasa Melayu pertuturan kita, tetapi, ya, kita boleh baca Quran ini dengan fasih dan mengalahkan orang Arab pula fasihnya. Yang Quran itu turun dengan bahasa dia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ni maha adil. Dia tak kata orang Arab je yang boleh baca Quran, kan, sebab bahasa dia. Tak.
Kan siapa belajar tanah Arab tahulah, saya belajar negara Arab. Saya faham sangat keadaan itu. Bukan semua tuan. Bukan semua. Kan? Ada yang ada yang baca Quran macam surat khabar pun ada. Kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Macam-macam tu ada. Jadi bila dia tengok kita belajar baca dengan syekh, dia pun rapat-rapat Arab biasalah kan. Dia tengok kita muka macam Jepun, macam Cina ni, dia tengok ni baca macam mana. Dia tengok kita baca, bila syekh dengar kita baca, syekh puji kita baca daripada dia. Mula dia duduk marah kita. Kan, dia ingat kita ni baru masuk Islam. Itulah dia. Ya, jadi sebahagian hadis-hadis setelah kita baca, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman tentang hadis-hadis ini dan menanamkan rasa cinta kita untuk membaca, menghafaz. Insya-Allah saya akan perlahan-lahanlah membaca kitab ini. Saya tidak ingin terkejar-kejar. Hari ini kita sampai muka surat yang ke-4. Insya-Allah pada besok kita akan sambung lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya alu-alukan kalau ada soalan-soalan, jika tuan-tuan ingin bertanya, boleh tanya di ruangan komen. Mana yang saya rasa sempat dijawab, saya akan jawab, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.